Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 26 September 2020. Isu di peringkat nasional dan isu tempatan masih menjadi penentu kepada kemenangan parti yang bertanding pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah PRU Sabah ke-16 meskipun kekuatan calon lebih menjadi tumpuan berbanding parti pada PRU DUN Sabah kali ini. Situasi itu membuatkan penyokong parti, calon dan jentera-jentera kempen bersemangat mengatur gerak kerja sepanjang tempoh kempen berlangsung. Kupasannya bersama Maria Isek. Isu nasional seperti kesan langsung COVID-19 dan tindakan kerajaan persekutuan dalam membantu rakyat termasuk di Sabah yang terkesan tidak dinafikan memberi kelebihan kepada sesebuah parti kerana inisiatif-inisiatif yang diumumkan memberi manfaat kepada semua lapisan rakyat. Penyelidik Geopas Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Syahrudin Haji Awang Ahmad berkata, begitu juga dengan kesungguhan kerajaan persekutuan membantu kerajaan negeri dalam keadaan ekonomi yang mencabar serta keupayaan kerajaan persekutuan membantu rakyat Sabah menyempurnakan aspirasi yang tidak tercapai sebelum ini. Di peringkat negeri, isu seperti infrastruktur, sosioekonomi dan pendidikan serta kempen Sabah untuk Sabah juga menjadi senjata yang boleh menarik sokongan pengundi. Kedua-dua isu di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Tinggal saja calon dan juga parti yang bertanding pandai menggabung jalinkan antara isu persekutuan dan juga isu negeri untuk menjadikannya sebagai satu senjata bagi mereka menarik perhatian atau membujuk pengundi. Berikutan norma baharu akibat pandemik COVID-19, mesej disampaikan menerusi ceramah berkelompok tidak melebihi 40 orang menggunakan pemimpin berpengaruh, ceramah secara dalam talian dan kempen secara langsung rumah ke rumah. Berdasarkan sentimen yang dimainkan parti-parti bertanding, Dr. Syahrudin menjangkakan peratusan keluar mengundi kali ini mampu mencapai 75% ke atas dengan ramai pengundi muda dan pengundi atas pagar akan mengundi. 1.08 juta daripada 1.12 juta pengundi biasa layak mengundi manakala 14,935 orang telah mengundi secara pos. 447 calon termasuk 56 calon bebas bertanding bagi merebut 73 kerusi DUN termasuk 13 kerusi baharu. Pilih parti lah. Pilih parti juga. Parti ya? Calon lah. Itu parti lah. Parti lah mengundi. Dalam menunaikan tanggungjawab mengundi, jangan lupa patuh SOP Kementerian Kesihatan dan SPR dengan keluar awal mengundi pada masa ditetapkan bagi mengelak kesesakan dan mencegah penularan COVID-19. Kepada penduduk negeri di bawah bayu, selamat mengundi. Maria Isek, Berita RTM. Suruhanjaya Pilihan Raya memberi jaminan pengundian Pilihan Raya DUN Sabah ke-16 akan berlangsung mengikut prosedur operasi standard SOP sebagai langkah mencegah jangkitan COVID-19. Justru pengurusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, rakyat Sabah yang akan keluar mengundi hari ini tidak perlu bimbang kerana semua persiapan telah dilaksanakan dengan baik. Ini termasuk kemah khas yang disediakan bagi mereka yang bergejala mengundi. Kemah ini dikendalikan oleh petugas KKM. Biar memberi jaminan kepada semua pundi-pundi rakyat Sabah agar keluar mengundi. Kita menyiapkan segala keperluan untuk pencegahan kepada COVID-19 yang sedang melanda di kawasan-kawasan zon merah yang ada pada hari ini. Jadi janganlah rasa bimbang, rasa takut. Bagi mereka yang positif COVID-19, pihak Kementerian Kesihatan sentiasa memantau dan mereka yang mengundi pun akan dibawa oleh dan dikawal oleh pihak Kementerian Kesihatan, dan di pusat pengundian kita menyediakan kemudahan-kemudahan pencegahan yang serba lengkap. Baik, untuk mengetahui suasana pengundian di kawasan DUN Sulaman, kita bersama wartawan Sarifah Munazra Sarip di SKS Rusup.
Baik, terima kasih Syarizam di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tarikh hari ini 26 September 2020 merupakan tarikh keramat untuk rakyat negeri Sabah, khususnya buat 447 calon yang akan bertanding di 73 kerusi sempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah kali ke-16. Dan pagi ini kami berada di SK Serusup Tuaran, merupakan salah satu lokasi pengundian di 7 lokasi bagi kawasan N12 Sulaman Tuaran ini. Dan saudara, sebentar tadi dalam 6.30 minit pagi, kelihatan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR bersama dengan anggota polis Diraja Malaysia telah pun membawa peti undi untuk diletakkan di 3 saluran yang terletak di SK Serusup Tuaran ini. Dan difahamkan juga di SK Serusup Tuaran ini merupakan lokasi pengundian oleh ketiga-tiga calon daripada Parti Perikatan Nasional PN dan juga Parti Warisan Sabah Warisan dan juga Parti Cinta Sabah PCS akan hadir di jangka pada pukul 10 pagi. Dan saudara, yang pasti harapan seluruh rakyat negeri Sabah khususnya agar anda di luar sana datang menunaikan tanggungjawab anda pada pagi ini di setiap lokasi ataupun pengundian masing-masing bagi menentukan masa depan negeri Sabah ini khususnya. Tidak perlu risau dan juga bimbang kerana di setiap lokasi khususnya di SK Serusup Tuaran ini prosedur operasi standard turut diamalkan bagi memastikan tidak ada jangkitan pandemik COVID-19 dan ianya juga sebagai langkah untuk memastikan lagi perjalanan hari pengundian di SK Serusup Tuaran ini berjalan dengan lancar. Justru datang tepat pada masa yang telah pun ditetapkan dan jangan lupa membawa kad pengenalan. Manakala bagi mereka yang ingin datang untuk menunaikan tanggungjawab tetapi dalam keadaan bergejala, tidak perlu merasa bimbang kerana pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia juga menyediakan kemah khas yang dikendalikan oleh anggota ataupun pegawai kesihatan Malaysia. Baik saudara, untuk di SK Serusup Tuaran ini akan bermula proses pengundian pada pukul 7.30 pagi dan akan ditutup pada pukul 5 petang. Jadi datang lebih awal, pastikan terus mengikuti prosedur operasi standard seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan juga penggunaan cecair pembasmi kuman. Itu yang dapat kami kongsikan dari SK Serusup Tuaran. Saya Sarifah Munazah Sarif melaporkan untuk Berita RTM. Terima kasih Sarifah di Tuaran. Dan untuk pengundian bagi kerusi Dun Bungawan pula, wartawan Mazrona Kalinggalan telah bersedia di SK Kampung Brunei untuk laporan seterusnya. Silakan Mazrona. Ya, baik, pusat pengundian ini baru saja dibuka tepat pukul 7.30 pagi tadi. Pengundi juga sudah mula tiba memasuki ruang pengundian dan rata-ratanya saya lihat adalah warga emas untuk awal pagi ini. Pusat pengundian SK Kampung Brunei ini terletak di bawah Dun N31 Membakut yang mana untuk pusat undi ini sebanyak 4 saluran dibuka. Antara tumpuan pada hari ini semestinya kepada Presiden Parti Cinta Sabah yang juga calon bagi N30 Bongawan, Datuk Seri Hanifah Aman. Kami difahamkan beliau akan turun mengundi di pusat pengundian SK Kampung Brunei ini. Namun sementara menantikan ketibaannya, saya kongsikan sedikit maklumat mengenai dun yang ditandingi beliau, N30 Bongawan. Untuk Dun Bongawan, Datuk Hanifah menentang 3 calon lain iaitu calon Barisan Nasional Awang Lahab Elias Awang Syairin Awang Bakar, calon Parti Warisan Sabah Dr. Daud Yusof dan calon LDP Muhammad Azri Abdul Ghani. Baik, kita beralih terus kepada proses pengundian hari ini. Suka saya mewar-warkan bagi pengundi yang telah menerima kad pengundi ataupun voters card dan telah mengetahui maklumat pengundian, anda boleh terus sahaja ke saluran mengundi dan tidak perlu lagi membuat semakan di barung SPR. Pengundi juga digalakkan untuk keluar mengundi mengikut cadangan masa digalakkan mengundi bagi mengelakkan kesesakan. Jadi buat semua pengundi jangan lupa untuk turun mengundi bermula 7.30 pagi ini sehingga 5 petang. Pastikan anda membawa bersama kad pengenalan dan juga kad pemilih. Sentiasa pastikan memakai pelitup separuh muka dan amalkan penjarakan fizikal. Akhir sekali, selamat mengundi warga Sabah. #Bahundi 2020. Ijam teruskan di studio. Baik, terima kasih Mazrona dengan laporannya. Laporan seterusnya, Sabah Electricity Tenen Berhad SCSB bersedia sepenuhnya di semua pusat penjumlahan undi bagi memastikan bekalan elektrik tidak menghadapi masalah. Ia pastinya sukar kerana sebarang masalah jika timbul akan memberi imej buruk kepada SCSB, menjejaskan persepsi kepada pengundi. Laporan Serina Olivia Chong.
RTM dibawa meninjau kesiapsiagaan pasukan SESB di dua pusat Dewan Penjumlahan Undi sekitar Kota Kinabalu untuk memastikan bekalan kuasa sentiasa berada pada tahap terbaik. Antara masalah dikenal pasti ialah sistem pendawaian dalaman sesebuah pusat Dewan Mengundi PDM. Ia bukan di bawah bidang kuasa SESB yang mana pemeriksaan dan lawatan ke tapak dibuat bersama-sama dengan pihak-pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Kerja Raya di setiap PDM ini. Semua tempat disediakan dengan mitigasi-mitigasi yang lain seperti lampu kecemasan dan sebagainya. Di samping itu, kita juga bekerjasama dengan pihak PBT dan juga JKR berkenaan untuk memastikan gangguan, sebarang gangguan tidak berlakulah semasa penjumlahan undi dan sebagainya. Lebih kurang 500 anggota SESB bertugas bagi memastikan bekalan elektrik stabil. Sebagai bekalan tambahan, 64 genset disediakan di semua pusat penjumlahan undi. Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB, Datuk Seri Mansir Khalid berkata, lebih 256 anggota ditempatkan di setiap pusat itu. Pegawai-pegawai yang bertugas di daerah di semua 64 ini akan berada di pusat penjumlahan undi. Beliau ditemui ketika sesi pemasangan genset di Pusat Penjumlahan Undi SMK Bengawan. Perkembangan COVID-19 di Sabah. Sebanyak 97 kes positif baharu dicatatkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,483. Baharu semalam, Semporna mencatat 74 kes baharu diikuti Tawau 7, Lahadatul 5, Kinabatangan 4, 2 kes masing-masing di Kota Kinabalu, Kunak dan Sandakan, manakala 1 kes baharu di Tuaran. Sementara 10 pesakit sembuh iaitu 6 di Tawau dan 3 di Lahadatu menjadikan jumlah kumulatif pesakit sembuh kini 742 orang. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 11 orang. Sekian berita pagi Sabah. Kepada semua pengundi, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih hari ini. #BahUndi 2020. Tetapi jangan lupa kita harus patuh kepada SOP. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.